Dia sebagai muslimat, sebab kerana seorang muslim akan hantar sejarah. Jadi tak seorang muslimat kita bawah dia tak akan sediakan di kawasan negara muslimat sebab kita nak buat aktifan sebanyak. Dia hanya sebagai itu. Yang ini akan selalu dia akan benar dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tes pakai ini ya. Alhamdulillah tadi kan aku masih ada dunia wali wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi muntajabin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd fa inna al-'ilma nurun wa al-jahla wa hayatun wa fasadun fa min al-'alami al-mutajalli ila Allah nafsihi hada min al-khizyi wal insan yurid an yukhzira 'an al-hayy. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. Barang siapa yang mengikuti satu jalan untuk mendapatkan sebuah ilmu, maka Allah akan mempermudahkan bagi jalan untuk bersyukur Allah Azza wa Jalla. Jadi sama-sama kita pada malam ini ikhlaskan niat lillahi ta'ala untuk dapatkan keberkatan bertemu dengan ulama yang kita jemput pada malam ini, dan juga ujian ilmu yang bakal disampaikan oleh penceramah kita ini, iaitu tak lain dan tak bukan Tuan Guru Haji Baba Ghazali Ahmad ataupun yang dikenali sebagai Tuan Guru Haji Baba Iskam. Itu saya Guru ni kali pertama saya jumpa Tuan Guru Baba ni. Saya jumpa di Facebook dia tuan-tuan. Malam ini kita berkesempatan dapat bertemu secara live dan dapatkan kita ilmu dari beliau, insya-Allah. Kalau Bapa ni tahu sampai dia pada bulan tu pukul 5 petang tadi Ustaz Azri tadi kan. Subhanallah. Pukul 5 tadi sempat ada waktu yang banyak dan malam ni bersama diri kita, dan insya-Allah di sini selain dari Rabu kita akan kaji kitab Ummul Barahin. Kitab akidah ada beberapa pelajari. Kalau nak ada join boleh. Setakat kita ada 50 orang dalam keadaan nak serta ini boleh. Kita akan bawa sendiri kita boleh berkhidmat sebagai untuk dalam kita akan Ummul Barahin. Dan malam ini insya-Allah walaupun kita bakal menghadapi peperiksaan banyak exam Tuan Guru. Sebenarnya dia orang ni ada exam. Jadi kita nak minta berkaitan Tuan Guru kita nanti di hujung nanti doakan khusus kepada adik-adik ni boleh dipermudahkan urusan peperiksaan yang pertamanya. Dan kita nak hargai mudah-mudahan bila kita kena exam ni hati tak tenang, peluang untuk dengan ulama ni untuk kita dapatkan keterangan jiwa dan hati. Mudah-mudahan walaupun tak sampai sesiang pun perkongsian ini infak dia hasilnya insya-Allah sampai ke akhir hayat. Amin insya-Allah. Jadi tanpa saya mengingatkan masa dari perkongsian ilmu yang bakal disampaikan oleh Tuan Guru Babali, iaitu perjalanan hidup dari Allah kepada Allah. Jadi sama-sama kita tiba menjadi nasihat Al-Fadhil Tuan Guru Babali sekarang pada tafadhal Assalamualaikum. Di tengah ada sejarah, di semangat sejarah, siapa-siapa boleh letakkan semangat bermula dari sisi sampai hari ini pulang untuk bantu kepada terakhir yang awal dari jemaah Tuan Guru Babali insya-Allah. Jadi sejarah ini kita kaji jangan pada itu. Letak semangat itu ya. Pada tafadhal dan dengan masuk pada tafadhal ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على أحب الناس إلينا سيد الأولين والآخرين والذي لم تر قط عين أحسن منه ولم تلد النساء أجمل منه وهو حبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا الليل فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إنا نسألك خير هذا الليل وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا الليل وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita berasa dapat perkara yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada ini tempat, pada ini majlis, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala Dia tunjuk jalan yang benar, yang betul kepada kita, jalan yang kita boleh sampai dengan dia kepada dia. Alhamdulillah. Yang sebenarnya tajuk yang diberi kepada saya ni satu tajuk yang bukan bidang saya lah. Tajuk penceramah bagi penceramah penasihat agama yang khusus, dia boleh bercakap dengan cara lebih mendalam, lebih lanjut lah. Walau bagaimanapun saya nak usaha cuba bercakap di dalam tajuk lah sikit sebanyak. Yang juga sebelum daripada saya nak sampaikan sepatah dua kata, lebih dulu saya mengucap terima kasih kepada EJK Masjid UTP inilah yang mana sudi terima saya pada malam ini, dan semua yang terlibat atau yang hubung kait dengan menjayakan majlis ini. Adik-adik pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita maklum
bahwasanya hidup kita ini dibagi kepada dua hidup. Itu hak realiti yang berlakunya. Diterima tak diterima, diaku tidak diaku, perkara yang mesti berlaku begitu. Kita hidup sekarang adalah hidup kali yang pertama. Ada lagi satu hidup kita kali yang kedua. Begitu juga mati kita ada dua kali mati. Ada dua kali hidup. Rabbana ahyaitana tsnatain wa amatana tsnatain. Kita dihidup oleh Allah dua kali hidup, kita dimati dengan dua kali mati. Itu perkara yang maklum minad din, perkara maklum daripada agama. Maka di dalam agama ni dia buat ayat untuk kita faham masalah hidup ni dengan berbagai-bagai cara, berbagai-bagai ayat. Hidup kita yang sementara ini diibarat dengan berbagai-bagai ibarat. Yang diantaranya diibarat dengan kata la'ibun walahwa, diibarat dengan kata sebagai permainan. Bukan hidup yang hakiki, bukan yang sebenar. Main ni bukan hak sebenar, bukan hak jadi sungguh. Dia panggil bukan perkara sungguh bila main. Kita main bola, main sepak takraw, main badminton, tak ada hasil apa pun, tak ada isi dia, tak ada. Apa isi badminton? Apa isi bola? Isi bola anginnya lah, tak ada. Dia panggil sia-sia, tak ada isi pun, tak ada. Ini hidup dunia begitulah. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Negeri akhirat itulah hidup yang sebenarnya. Hidup yang menerima nikmat yang hakiki, hidup yang terima azab yang hakiki, yang sebenar. Wal'iyadzabillah. Maka kebanyakan manusia dia lalai daripada perkara ni. Lalailah, tak sedar. Kata hidup ada dua hidup. Hidup kat sini seperti permainan, hidup kat sini apa godaan dia, apa fitnah dia, apa cabaran dia, apa yang sepatut dikerja. Itulah yang manusia lalainya, tak sedar. Kalau serah kepada manusia, tentu manusia lalai. Oleh itulah Allah Subhanahu wa taala hantar utusan dia untuk memberi ingatan perkara ini, memberi sedar perkara ini kepada ummah. Kita ummah yang terbaik, alhamdulillah, Allah utus hantar Rasul yang terakhir, dan Allah bagi kitab yang kekal, yang ada isi kandungannya beberapa mutiara, beberapa nilaian-nilaian yang maha, boleh kita berpandu dengan dia sampai kepada hari kiamat. Alhamdulillah. Maka di antara ayat yang disebut di dalam Al-Quran, Allah sebut fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin.
Fafirru ilallah, kalau kita terjemah, hendaklah kamu firar. Farra yafirru firaran. Hendaklah kamu firar ilallah, kepada Allah. Apa pengertian firar? Firar. Kalau kita kembali kepada ma'ajim lughah, kepada komoh-komoh bahasa Arab, kita dapati dia tafsir ataupun dia bagi arti firar dengan kata, kalau farra yafiru dengan mana firaran, dengan mana haraba yahribu huruban. Huruba diterjemah dengan bahasa Melayu makna lari. Lari, apa arti lari? Fafirru, hendaklah kamu firar, hendaklah kamu lari ilallah, kepada Allah. Apa arti lari? Kita main bola, kita berlari. Tapi itu bukan makna hurub. Itu bukan makna firar. Kita berlari main bola, dari go sana ke go sini, daripada tempat bag kepada tempat berdiri, itu tak panggil lari tu. Bukan arti firar macam tu. Kalau kita tengok kepada bahasa Melayu, iyalah itu firar nama dia. Kalau kita kepada bahasa Arab, itu tak panggil firar. Karena nak panggil firar, nak panggil huruf tu, kita lari daripada perkara yang menyakiti kita, ataupun kita lari daripada perkara yang membinasakan kita. Contohnya, kalau ada pengganas masuk kat sebelah sana, bawa kayu ke nak pukul kita, bawa buah bom ke nak bom kita, kita takutlah kita kena keluar kat pintu ni dengan cepat-cepat. Itu nama dia hurub, makna dia lari, nama dia. Itu baru nama lari. Kalau tak, kaki tak derah pun, dia berjalan saja pun, nama dia lari dah lah. Nama dia lari. Sebab kita berpindah daripada ketakutan perkara yang kita takut. Khususnya makna dia, kita berpindah dengan cepat. Pindah dengan cepat, itulah makna larinya. Maka ayat yang seperti ini, ayat nama dia ayat yang sekaligus dia bagi kita tak boleh nak faham. Dia panggil ayat mutasyabihat. Satu pada ayat mutasyabihat. Betul-betul dia tu kita tak boleh nak faham lah. Tak boleh kita nak praktik. Nak amal macam mana? Hendaklah kamu lari kepada Allah. Cuba. Jadi kalau kita belajar di dalam kaedah agama, dia panggil firru, kelimah dia fi'il amar, okey? Kita belajar, kita tahulah. Tapi sini ada berapa fakulti? Engineer, gitu ya. Tak ada fi'il amar, fi'il nahi, tak ada. fi'il madi, fi'il mudhari' tak ada lah. Ada juga. Dia panggil kata-kata yang menunjuk di atas suruh, dia panggil fi'il amar. Kalau kita belajar bahasa Arab, belajar kat pondok, dia panggil pertama kita belajar tasrif 10, tasrif fi'il madi dia 14, tasrif rupa-rupa fi'il mudhari' yang ada 14 tu. Cara kita belajar untuk nak faham bahasa Arab. Kalau kata daraba, fi'il madi daraba yadribu darban, daribun madrub, idrib la tadrib, madribun madribum midrab, 10.
Makna nak tahu makna di segi bahasa tu apa dia. Daraba kalau kata idrib, kalau daraba telah pukul, yadrib sedang pukul, ada akan pukul, idrib hendak pukul oleh engkau. Kata menunjuk di atas suruh, perintah. Firru hendak lari oleh kamu. Kata perintah mesti kena lari. Bila arahan daripada Allah, arahan daripada Rasul menunjuk di atas mesti. Ulama kita kata menunjuk di atas wujub. Bahasa Arab kata al-amru lil wujub. Suruh memberi faedah wajib. Mesti kena lari. Kalau siapa tak lari salah lah. Salah di dalam agama panggil derhaka, maksiat. Dia panggil berdosa. Kita salah dengan arahan. Bila suruh lari tak lari, salah. Kalau suruh berhenti tak berhenti, salah. Begitu asal dia, kamar dia. Siapa-siapa tak lari kepada Allah, orang itu salah. Kalau kita tengok di hari ini, kita dalam masjid semua, alhamdulillah, Allah bagi kepada kita iman, nama orang yang mukmin, alhamdulillah. Maka adakah kita hari ini sudah berlari kepada Allah? Kemarin kita lari kah? Sedahkah kita lari kepada Allah? Boleh tak kita nak faham, nak jawab kata ya, nak ya pun tak tahu juga, nak kata tak pun tak tahu juga. Sebab apa? Macam mana arti lari kepada Allah? Kalau betul-betul lari kepada Allah, makna sebagaimana makna lughawi tadi dia panggil, makna di segi bahasa tadi tu, makna kena kita pindah dengan cepat, makna kita alih kaki kita cepat tu, nama dia lari lah. Kalau kita pindah kaki biasa, dia panggil berjalan. Kalau kita pindah kaki cepat tapi sempit-sempit, nama dia berlari anjing. Kalau kita akak tinggi, nama melompat. Begitulah nama dia. Makna kena kita pindah cepat-cepat. Maka hari-hari kita boleh kata tak temu orang pindah cepat tu. Lebih-lebih lagi nak pindah cepat tu, nak pergi cari Allah, nak pindah ke mana? Nak hadap sebelah timur, kau nak hadap sebelah barat, kau nak hadap sebelah utara, kau nak hadap kepada sebelah selatan. Kalau nak lebih cepat, kena naik motosikal. Motosikal tu kena hak Lamborghini ke, hak 700 horsepower tu, tu baru cepat lagi. Katakanlah. Oleh itu tak boleh kita nak faham kata lari kepada Allah tu macam mana. Oleh itu dari sini kita ajak kepada orang-orang yang pandai di dalam tajuk agama. Kena faham dengan makna, dia panggil makna syar'i nama dia. Tak boleh faham dengan makna lughawi. Di segi bahasa tak boleh pakai dah. Tak boleh nak pakai di segi bahasa. Sebab nak praktik tak boleh. Memang perintah Allah mesti kita kena praktik. Nak praktik di segi bahasa tak boleh. Nak lari, kalau suruh hari ni, nak lari. Kita nak, tapi cuba tanya tuan ustaz ke, tanya tuan guru tu ke, saya nak lari macam mana? Nak hadap ke arah mana ni? Saya nak sangatlah, kerana kita beriman, saya sanggup tunai perintah Allah 100%. Ustaz pun nak jawab tak boleh. Kena kembali kepada dia bagi makna yang syarak kandak, yang Allah kandak. Allah kandak macam mana kat sini? Maksud Allah yang bagaimana diterang oleh ulama kita lah. Ini ulama syariah. Ulama yang faham agama, iaitu maksud dia panggil bercakap bentuk begini, bukan bercakap dengan biasa. Dia panggil bercakap dengan jalan tashbih. Bentuk buat perbandingan.
buat perbandingan saja. Itu kelebihan bahasa Arab. Bahasa Arab cakap dia, kita tak faham lagi pun kita rasa nak faham, tapi tak faham. Itu manis dia, ada manis lah, ada manis. Kalau saya break setakat ni, rasa faham tak? Rasa nak faham, tapi rasa nak dengar lagi, rasa nak lagi. Itu kelebihan dia. Dia panggil menarik kepada perhatian. Ya, tarik kepada perhatian untuk jadi perhatian yang sangatlah. Maknanya hendaklah kamu berhadap kepada taat kepada Allah, kepada tunai perintah Allah, seperti orang yang lari daripada perkara yang ditakuti. Dengan mana? Dengan bersegera, jangan berlengah-lengah, jangan bertangguh-tangguh lagi. Itu saya ambil kesimpulannya. Maknanya kena cepat-cepat, mesti cepat-cepat kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat berbekal untuk nak bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah, bertemu dengan janjian dia, bertemu dengan balasan dia. Mana? Bukan dengan mana kita kena pergi kepada tempat taat tu kena kita hunggah, kena berlari, bukan. Makna bila perkara yang taat, kita jangan melengah, jangan metangguhkan daripada mengerjakan dia. Kena selalu kerja. Ayat ni ditafsir oleh ayat yang lain, ditafsir oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lain mentafsir wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Di antara ayat yang seerti yang sama dengan ayat ni. Apa arti? Wasari'u, hendaklah bersegera oleh kamu. Kamu mesti cepat-cepat ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Cepat-cepatlah pergi kepada keampunan Tuhan kamu. Jangan melengah lagi. Itu pun kena hurai pula. Nak pergi cepat kepada keampunan Tuhan, kat mana keampunan Tuhan duduk? Yakni kepada sebab-sebab bagi dapat keampunan daripada Tuhan kamu. Kepada solat, kepada berzikir. Khususnya nombor satu, hak wajib cepat ilal iman, kepada beriman. Hak tu wajiblah. Orang yang tak ada iman mesti kena cepat iman. Sebab iman tu jadi sebab bagi dapat keampunan. Wa jannah, dan hendaklah kamu cepat-cepat kepada syurga. Yakni kepada sebab bagi dapat syurga. Bila kita pergi kepada sebab keampunan Allah, kita pergi kepada sebab-sebab yang dapat balasan syurga dengan secara cepat, dengan tidak melengah. Itulah makna al-firar ilallah. Itu makna lari kepada Allah. Kalau kita kira di segi bahasa dan cara kita nak faham dengan secara penuh, tak cukup lagi tu. Cuba kita kira di segi bahasa. Bahasa lari kepada Allah. Bila kata kepada ni, dia panggil, kalau kita belajar bahasa Arab, ilah. Dia panggil kepada. Bahasa Melayu kata kepada. Apa makna kepada? Pengertian kepada apa? Kepada ni makna dia
menuju kepada ada panggil tempat yang jadi tempat tuju yang akhir. Nama dia panggil ila lilintiha. Ila menunjuk di atas mana tempat penghujung. Hendaklah kamu lari kepada dinding. Dinding itu tempat akhir bagi tempat yang kita nak pergi. Bila ada tempat akhir, dia kena ada mulai dia. Mulai dia tu. Kalau kata tujulah kamu, larilah kamu kepada dinding, apa nak mula kat mana? Tu kata tak sempurna lagi. Nak mula tempat mula lari tu kat mana? Sebab tu ulama dia buat ibarat kata firru minallah ilallah. Pula dah. Hendaklah kamu lari bermula daripada Allah kepada Allah. Allah ada dua tempat. Kat kanan pun ada Allah, kat kiri pada Allah. Kalau nak lari pada Allah, lari daripada kanan kepada kiri. Macam mana suruh lari pada Allah kepada Allah, tak kena lari. Kita duduk sama Allah dah. Itu jadi ibham, cara bercakap bahasa. Sebab tu maknanya lari tempat mulai dianya, lari daripada Allah, yakni daripada sebab-sebab bagi kemerkaan Allah, sebab-sebab daripada azab Allah. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Rasulullah, doa Rasulullah, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku aku berlindung biridhaka, aku buat benteng dengan keredaanmu, aku ambil keredaanmu buat benteng, min sakhatik, daripada kemerkaanmu nak mari. Kemerkaanmu nak kena aku benteng dengan redamu. Ambil hak Allah belaka, guna hak Allah belaka, lari daripada Allah kepada Allah. Maknanya lari daripada deraka, lari daripada kufur, lari daripada maksiat, katakanlah seterusnya. Itu kewajipan orang yang nak cari tuah, orang nak cari untung. Orang nak cari untung mesti hidup dia, perjalanan hidup dia kena dua ni. Firar minallah ilallah. Kalau siapa boleh praktik hak ni, orang itu berjaya lah. Orang itu berjaya. Kejayaan dia duduk kat situ lah. Boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Allah. Lebih lagi, lari dengan secara segera, dengan secara cepat. Speed kita boleh berapa, kita biar habis. Kalau hak ada 200, kita jinjak naik 200. Kalau hak boleh 400, siapa 400? Tengok tenaga mutu enjin kita tu lah. Enjin kita tu berapa kelenda. Kalau enjin 8 kelenda, kita guna sehabis-habisnya. Itu baru kita dapat kejayaan. Masuk kita di dalam jumlah al-muflihun. Kita terkeluar daripada orang yang rugi, orang yang celaka. Kita maklum Allah cakap begini tepat sangat, dia panggil, dengan keadaan manusia, sifat manusia. Manusia dia duduk, kebiasaan dia lupa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ingat kepada Allah, kebiasaan manusia. Ramai manusia begitulah. Sebab tu Allah kata wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilih. Wa in tuti', jika engkau turut aktsara man fil ard, akan manusia yang lebih ramai, engkau turut orang-orang yang ramai di dalam permukaan bumi ini. Kalau turut orang ramai, yudilluka, nascaya mereka menyesat akan dikau.
mereka boleh menyesat, boleh menyeleweng daripada jalan-jalan engkau, daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, boleh menyesat daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala, boleh menyesat daripada agama Allah Subhanahu wa taala. An sabilillah, yudilluka an sabilillah, menyesak mereka itu daripada jalan Allah. Itu yang ramai manusia. Manusia ramai, dia bukan dia sesat saja, dia menyesatkan orang lain. Lebih lagi di masa kita, masa fitnah nama dia. Masa kita ni, masa perkara yang melalaikan kita daripada Allah itu sangat-sangat banyak. Mudah-mudahan Allah jaga kita lah. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnah di dalam hidup kita ni, fitnah yang melalaikan kita daripada Allah. Di hari ini kita manusia tak pilih, tak berwaspada daripada haram halal. Tak pasti haram halal dah. Pasti dia dapat apa hak dia nak kejar itulah. Itu hak Allah kata alhaakumut takatsur, melalaikan kamu daripada Allah, kamu buat kamu terlupa, tak ingat pada Allah. At-takatsur, oleh berebut, oleh bertewah, berlomba untuk nak membanyakkan, untuk nak tinggi, bertewah, megah. Haram halal tak ada. Sampai pada peringkat menghalalkan cara untuk nak sampai kepada matlamat masing-masing. Wal'iyadzabillah. Kalau kami kat sana, kalau kat petani, kalau panggil buat pemilihan, milih wakil rakyat ke, pilih wakil daerah ke, dia beli suara dengan risyuah, dengan berluas-luasan. Orang terima pun, orang berjanggut pun terima, hak tak ada janggut pun terima, hak masjid pun terima, hak buat sami pun terima, semua terima. Tak ada pilih haram halal, tak ada fikir haram halal, asalkan dapat pitih. Wal'iyadzabillah. Itu kata kita di hari ini, perkara yang melalaikan kita daripada zikrullah itu sangat-sangat banyak, sangat banyak. Oleh itulah Allah suruh kita cepat-cepat lari kepada dia. Marilah kepada dia cepat-cepat. Sebab apa Allah suruh kita pergi cepat? Kerana maklum kita, kalau kita pergi dengan tak cepat, boleh jadi kita tak sampai kepada tempat kita nak pergi. Tak sampailah kalau pergi, kerana tempat kita nak pergi itu jauh. Kalau kita lambat, boleh jadi diterkam oleh perkara yang membinasakan kita itulah. Dekat dia dululah, kita lari tak lepas lah. Seolah kata orang kita buat salah, kita lari dengan motosikal kita yang 50 cc. Lepas tu yang ikut kita, polis yang turut kita, motosikal dia 200 cc. Lepas tak kita? Tak lepas lah. Kalau polis 50 cc, kita 200 cc, tapi kita pulahnya
20 km 1 jam. Tak lepas ke? Lepas ke tak lepas? Tak lepas. Mesti kena melaju lah. Kena melaju. Ada mana mati kita tu dia lebih cepat pada kita. Kita tak tahu nak mati detik mana pun kita tak tahu. Kalau kita lambat diterkam oleh mati, habis kita tak berjaya lah. Tak berjaya. Sebab tu tak boleh nak menangguh-nangguhkan. Sebab tu kalau kita tengok di dalam sejarah dia dalam cerita hubung kait dengan ayat Allah kata alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, dibaca oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kalau tak silap saya. Abdullah bin Mas'ud dia baca Al-Quran, dia baca sampai ke ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bila sampai ke ayat tu dia mengulang-ulangi ayat tu. Dia ulang serta dia menangis, keluar air mata, membasahkan janggut dia. Habis basah janggut, keluar air mata. Dia tak berpindah daripada ayat tu. Baca alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Tak boleh dia nak langkah, tak boleh. Sebab apa? Sebabnya dia kira kata dia bersalah. Dia bersalah dengan Allah. Dia nak jawab soalan Allah tak boleh. Nak jawab dengan kata ya pun dia salah, nak jawab kata tidak pun dia salah. Makna dia kira kata dia ni tidak taat kerana terlambat. Kita nak azan dulu tak? Kau macam mana? Tu, kau macam mana? Tu. Ada ambil masa sikit lagi, boleh 10 minit ke? Sebab ayat itu memberi arti soalan. Soalan dia panggil istifham, tanya. Alam ya'ni lil ladzina amanu, Allah tanya, belum sampai masakah bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum, belum sampai masakah untuk nak tunduk hati-hati mereka itu li zikrillah, kepada ingat kepada Allah, wa ma nazala minal haqq, dan nak tunduk kepada kebenaran yang Allah menurunkan, yang Allah bawa datang. Nak taat betul-betul kepada Al-Quran, ajaran Al-Quran. Belum sampai masa lagi kah? Ayat tu nama dia panggil istifham takriri. Makna sudah sampai masa dah untuk nak jadi orang yang baik, untuk nak terima ajaran Al-Quran, untuk nak hati nak hadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila hati hadap pada Allah, luaran ni hadap pada Allah lah. Selepas pada turun ayat ni 4 tahun dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Bila kira jarak ayat ni 4 tahun, Ibnu Mas'ud baca, dia kira kata lama lah, tak sepatut dah lah. Kata, kalau jawab kata belum sampai ya Allah, tak sampai masa lagi untuk aku nak terima, untuk aku nak baik lah, tak betul. Sebab apa? Sudah 4 tahun turun ayat ni. Lama dah 4 tahun. Kalau kata ya Allah, bala sudah sampai masa, dia kira diri dia kata dia tak tunai lagi. Dia tak berhadap sepenuh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelah Ibnu Mas'ud, kelah para sahabat. Kira kata dia tak boleh, tak sampai lagi, tak tunai lagi perintah ayat tu. Kalau kita kembali kepada kita, apa kita nak kata? Berapa tahun kita?
kita sudah dengar nasihat agama, kita sudah jadi orang beriman berapa tahun? Ada yang umur 30, ada yang umur 50, masih tak taat lagi. Nak jawab macam mana? Tak sampai masa lagi kah? Belum lagi kah untuk nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah makna cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, kita tak boleh bertangguh, tak boleh melambatkan untuk kita nak tinggal perkara-perkara yang sebab bagi kemerkaan Allah, nak tinggal daripada derhaka kepada Allah, berhadap kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kena selalu dah, kena bermula selalu dah lah. Khususnya kita di malam ni kita sanggup berpindah kepada Allah, lari kepada Allah, bermula di saat kita ni. Kalau kita sudah berpindah, alhamdulillah, kita sudah dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita harap bahawa Allah Subhanahu wa taala bimbingkan kita lah untuk dapat sampai kepada keredaan Dia, dan minta Dia tunjuk jalan, bagi nur, bagi lampu, bagi arahan, bagi petunjuk yang boleh kita sampai kepada kehendak Dia, boleh kita sampai kepada keredaan Dia. Kita harap Allah terimalah doa-doa kita, khususnya doa-doa kita, doa kita di waktu pagi. Setiap pagi kita selalu berdoa, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Kita harap Allah terima doa tu. Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah, minta Engkau tunjuk jalan yang benar kepada aku bersama dengan mereka yang telah Engkau tunjukkan. Boleh kita dapat petunjuk bersama dengan orang-orang yang telah dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah terima doa tu, alhamdulillah, cukuplah kita. Kat sini doa tak? Kata doa tu. Doa alhamdulillah. Takut kata bid'ah ke? Tak ada doa tu ke? Tak ada hidayah. Ada orang tak boleh nak mendoa lama dapat hidayah. Takut-takut dapat hidayah pada Allah, kita kena tinggal dah. Kita ikut jalan yang benar, alhamdulillah. Kita rasa Allah dah terima dah tu doa kita, sebab kita boleh ikut jalan yang benar, duduk di atas rel yang benar. Rel yang benar adalah apa yang dibawa oleh ulama-ulama kita yang apa dia panggil, yang terbilang. Itu adalah tanda kebenaran dah. Kita bersama dengan ulama yang terbilang, menunjuk kata kita dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama yang terbilang ini tidak benar di dalam apa penyampaian dia, di dalam pemahaman dia dengan agama Allah, maka siapa yang benar? Kita ni yang benar, maka tak boleh jadi dah. Kalau Imam Syafi'i itu tak betul di dalam faham kitab Allah, di dalam faham sunnah Rasulullah, di dalam faham agama, siapa yang benar? Siapa yang betul? Siapa yang betul? Siapa yang nak bersetaraf dengan Imam Syafi'i? Tak ada lah. Kalau lah kata, yalah ada yang bersetaraf dengan Imam Syafi'i, iaitu Imam Ahmad, Imam Malik. Yalah Imam Ahmad, Imam Malik itu yang bersetaraf. Bila bersetaraf, Imam Ahmad boleh dipakai. Kerana apa Imam Syafi'i tak boleh dipakai? Bila Imam Syafi'i itu sesat, Imam Ahmad sama sesat lah. Habis tak ada lah. Kalau mereka itu bawakan ajaran dia sesat, tak faham agama, tak ada orang yang faham agama. Oleh itu kita memang kita terjamin dengan kita ikut para ulama al-mu'tabarin. Alhamdulillah, membuktikan kepada kita
kata kita ni sudah duduk di atas kebenaran kerana sabit di dalam hadis yang sahih yang bermaksud sentiasa ini ummah berada di atas kebenaran sehingga sampai hari kiamat, tidak menyelangi oleh kesesatan. Mana berterusan semenjak pada Rasulullah sampai hari kiamat, umat dia ni berada berterusan di atas kebenaran. Zahirin alal haq, menang pula dah. Nyata kata dia duduk di atas kebenaran. Maka alhamdulillah ajaran a'immah al-mujtahidin khususnya berterusan. Ajaran Rasulullah yang dibawa, yang disambung oleh ulama-ulama al-mu'tabarin, ulama mujtahidin sampai kepada hari ini. Beginilah berterusannya. Kalau kita nak tinggal hak ajaran ulama ini, kita nak tukar, maka tak betul lah. Mana ada terputus, ada mari semacam selepas daripada Nabi Musa ada ajaran sesat, Allah hantar pula Nabi Isa, selepas pada Nabi Isa ada ajaran sesat. Bukan begitu. Umat Nabi tak ada, dia berterusan sampai kiamat. Alhamdulillah. Begitulah saja yang saya boleh sampaikan sikit sebanyak hubung kait dengan tajuk. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada berfaedahnya bagi kita, dan kita harap bahawa Allah Subhanahu wa taala bimbing kita lah, itu yang besarnya. Wa tawallani fi man tawallait. Sebab tu saya kata kunut ni sangat-sangat besar lah. Kita jangan tinggal lah. Walau nak bid'ah macam mana pun bacalah kunut. Kerana isi dia sangat-sangat penting. Wa tawallani, minta engkau rentohkan kami, ambil kami, letak ke mana tempat yang engkau kehendak. Fi man tawallait, bersama dengan mereka yang engkau rentah. Engkau ambil bercara. Orang yang ada dua, seka pula Allah tak ambil bercara, Allah halak kat dia. Bahasa petani panggil halak. Biar ke dia bawa diri sendiri. Maka orang yang Allah biar ni mimma ahli neraka wal iyadza billah. Allah kata wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Orang yang lawan Rasul lepas daripada nyata kebenaran, kami nak halak dia mengikut yang dia nak pergi ke mana. Allah tak bimbing lah. Wa tawallani, kita minta Allah bimbing kita. Kalau Allah bimbing kita, alhamdulillah. Itulah kita harap bahawa Allah Subhanahu wa taala bimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita minta Allah mempermudahkan segala pekerjaan kita yang membawa untung kepada kita, dunia kita dan akhirat kita. Minta Allah mempermudahkan segala perkara yang kita dapat dengan dia keredaannya. Minta Allah bagi satu bahagian kepada kita ketakutan kita kepada dia, yang boleh kita, yang jadi halangan, yang jadi dinding daripada kita nak deraka kepada dia. Dan kita minta Allah Subhanahu wa taala bahagikan bahagian, biar ada bahagian kepada kita daripada taat kepadanya. Minta Allah bagi taat satu bahagian kepada kita. Allah dia dia bagi kepada Nabi kita banyak ke, bagi takwa, bagi takut, bagi taat, berbagai-bagai. Kita minta Allah bagi gatik kepada kita. Nak gatik hak Allah duk bagi kepada wali-wali dia tu. Di antara bagi hak Allah baginya taat kepada dia. Kita minta Allah bagi kepada kita semua ketaatan kepada dia. Yang mana dengan ketaatan itu dapat kita sampai kepada rahmat dia, keredaan dia dan syurga dia. Amin ya rabbal alamin. Khususnya
Minta Allah jadikan kita orang yang faizin, najihin, orang yang beruntung, orang yang bertuah, orang yang berjaya di dalam segala urusan yang baik, yang kembali kebaikannya kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bertawassul dengan Fatihatul Kitab. Mudah-mudahan dengan barakah Fatihatul Kitab Allah kabulkan doa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi rahmatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilaina al-iman. Allahumma habbib ilaina al-iman. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna minal faizina wan najihin fid darain amin ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana sahil wa la tu'assir alaina ya muyassir kulli asir. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir alaina ya muyassir kulli asir. Allahumma yassir wa la tu'assir alaina ya muyassir kulli asir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Tuan Haji Bapak Nasrullah Hafizahullah Ta'ala atas segala ilmu yang cukup bagi kita pada malam ini. Mudah-mudahan ilmu tersebut sampai hati kita menjadi insan kita insyaAllah kita berubah menjadi orang yang baik ini. Dan sebelum kita tutup majlis, tuan-tuan yang berhormat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ustaz yakin ramai orang yang pada sebelum ini daripada nak pakai nasi goreng sebelum yang minum sedekah sebahagian daripada harta kita dalam sambung bagi Islam tersebut untuk urusan dakwah dan pondok bagi Islam kita ini. Mudah-mudahan dengan sedekah ini untuk kita dipermudahkan exam. Kalau tak bawa duit tak tahu kita ada duit dan tunjang kita bagi. Yang itu bagi ni ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan boleh dalam kita. Dan insyaAllah kita berbagi lagi pada hadis ini dan tidak digeragu dakwah kita kumpul berbagi di masjid dan di ada lagi boleh diposted lagi bisa dakwah di kita hadis ini saya digeragu insyaAllah. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Bapak ini tabung tu saya bawa balik. kita boleh Balik. Dia pun tabung. Ada dua tabung satu dekat Musliman, satu dekat bawa balik insya-Allah. Bawa balik ke
Saya bilang dulu lah.